Status terkini Projek One Bestari Net dan soalan berhubung Projek One Bestari Net serta tindakan undang-undang yang telah diambil terhadap syarikat diberi tender tersebut antara tumpuan di Parlimen hari ini. Selain itu, fokus perdagangan dalam mata wang serantau turut menjadi perhatian di Dewan Rakyat. Untuk laporan lanjut bersama rakan setugas Firdaus Azil di Parlimen. Okey, baik, terima kasih Amirul di Bukit Jalil. Seperti yang Amirul maklumkan, itu antara isu-isu yang menjadi topik ataupun menjadi fokus utama para media yang berkampung di Parlimen hari ini, yang mana kalau mengikutkan antara soalan yang diutarakan ialah sama ada kerana isu yang melibatkan One Bestari Net ini merupakan seperti yang disebut sendiri oleh Timbalan Menteri Pendidikan, iaitu Wong Kah Wah, yang mana ini merupakan isu legasi yang perlu diselesaikan dengan segera kerana ia mempunyai implikasi dan impak terhadap kewangan negara, yang mana antara lain YB Wong Kah Wah mengatakan bahawa Kementerian Pendidikan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat sebarang isu berkenaan dengan Projek One Bestari, dan antara lain juga beliau mengatakan bahawa buat masa ini tidak ada tindakan undang-undang atau sivil akan diambil oleh kerajaan terhadap One Bestari Net. Bagaimanapun beliau berkata perkara ini telah membincangkan di dalam mesyuarat kabinet dan ini antara jawapan beliau. Dengarkan. Rundingan diteruskan setelah syarikat menarik balik permohonan itu pada 5 hari bulan Oktober 2021 seperti yang disyaratkan oleh pihak kerajaan. Pada 17 Mac 2023, Nota Jemaah Menteri berkaitan cadangan penyelesaian isu sewaan tapak dan caj elektrik menara komunikasi One Breeze bagi projek perkhidmatan One Bestari Net Fasa 2 dan pasca One Bestari Net telah pun dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Pada masa kini, KPM sedang memuktamadkan cadangan penyelesaian dan akan mengemukakan kepada Jemaah Menteri melalui Memorandum Jemaah Menteri untuk menentukan hala tuju penyelesaian bagi isu ini. Tidak ada apa-apa tindakan undang-undang sivil difaulkan di mahkamah oleh kerajaan setakat ini. Dalam masa yang sama, pelaksanaan projek One Bestari Net ini masih dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. KPM menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menyiasat perkara ini dan bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak SPRM dalam siasatan ini. Baik, memandangkan isu ini bermula daripada 2011 sebelum tamat kontraknya fasa kedua pada 2019, tetapi Ahli Parlimen Langkawi juga telah membangkitkan mengapa walaupun terdapat keraguan ataupun unsur-unsur yang mungkin tidak perlu dalam projek seperti ini, tetapi syarikat berkenaan iaitu YTL Communication masih diberikan beberapa projek oleh kerajaan, dan Ahli Parlimen Langkawi ini juga ingin mengetahui sama ada adakah benda ini terlibat ataupun termasuk dalam pertimbangan kerajaan. Ini jawapan YB Wong Kah Wah. Dengarkan. Selepas tahun 2019, walaupun kontrak telah pun ditamatkan, menara itu masih lagi beroperasi untuk tujuan komersial. Dan ini merupakan isu legasi yang perlu diselesaikan oleh kerajaan sekarang. Tahun 2019, kontrak pun telah tamat. 2023, apabila kerajaan ini mengambil alih dan mengambil tanggungjawab untuk memastikan isu yang timbul ini dapat diselesaikan, maka Nota Jemaah Menteri telah pun disediakan dan dalam masa terdekat Memorandum Jemaah Menteri untuk berkenaan dengan dua-dua isu kadar sewa tapak dan juga caj elektrik ini juga akan dimuktamadkan oleh pihak Jemaah Menteri. Komitmen daripada kerajaan Madani adalah untuk memastikan isu-isu yang lampau ini dapat diselesaikan dan berkenaan dengan siasatan daripada SPRM, kami serahkan kepada SPRM untuk menyiasat. Baik, turut mencuri tumpuan media ialah soalan yang ditanyakan kepada Kementerian Kewangan tentang implikasi ataupun pergolakan politik di Timur Tengah dan juga pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Adakah ini memberikan terhadap turun naiknya ringgit dan juga bagaimanakah prestasinya berbanding dengan rakan-rakan ataupun negara serantau, dan ini merupakan jawapan daripada Timbalan Menteri Kewangan YB Lim Hui. Dengarkan.
Kerajaan dan Bank Negara Malaysia telah lama mengambil langkah proaktif untuk mempromosi penggunaan mata wang tempatan bagi penyelesaian perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Langkah ini bertujuan untuk membolehkan pengurusan pendedahan pertukaran asing yang lebih cekap, seterusnya mengukuhkan daya tahan dari faktor luar. Sehubungan itu, pihak kerajaan dan Bank Negara Malaysia telah meneroka peluang kerjasama penyelesaian mata wang tempatan dengan negara-negara strategik seperti China, Thailand dan Indonesia serta negara ASEAN lain yang mempunyai nilai dagangan dua hala yang tinggi. Sebagai pengurusi ASEAN pada tahun hadapan, kerajaan akan terus menerajui usaha untuk memperluaskan lagi penggunaan mata wang tempatan serantau dengan negara-negara ASEAN yang lain. Dalam pada itu, YB Timbalan Menteri Kewangan juga diberikan soalan tambahan oleh Ahli Parlimen Merbuk Muhammad Nazir Abu Hassan yang mahu tahu tindakan kerajaan memperkenalkan pelbagai cukai baharu adakah ini menyumbang kepada kenaikan harga barang dan tekanan kos sara hidup, yang mana YB Lip menjawab bahawa kerajaan hari ini mengakui sebarang perubahan pada cukai dan harga terutamanya pada sektor penting seperti logistik serta bahan api boleh memberi kesan kepada harga barangan. Bagaimanapun beliau berkata kerajaan telah mengambil pendekatan berhati-hati dan mempertimbangkan pelbagai mekanisme untuk meminimumkan impak terhadap kos sara hidup termasuk pemberian subsidi bersasar seperti subsidi bahan api yang terus dinikmati oleh golongan B40 dan beberapa segmen masyarakat lain yang turut memerlukan bantuan-bantuan khas dalam belanjawan yang telah diumumkan dalam belanjawan sebelum ini, dan itu antara tumpuan media hari ini. Dan seketika ini sedang masih meneruskan perbahasan rang undang-undang pembekalan ataupun belanjawan 2025. Sebarang kemaskini maklumat lanjut akan kita maklumkan ataupun akan kita laporkan dalam buletin awani dari semasa ke semasa. Jadi kembali dulu kepada Amirul di Bukit Jalil.